الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati para imam, para bilal, tuan pengusi, naik pengusi, tuan SU AJK Surau yang hadir pada malam ini, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan peluang juga ruang untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini, dan juga Allah memberikan, menanamkan rasa, sifat dan juga perasaan, keinginan, kehendak untuk kita hadir ke pot healing yang terbaik dalam diri kita ini, iaitu rumah Allah. Bermakna kita telah hadir dan juga sama-sama kita telah pun tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, yakni ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, bertahmid, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah masih lagi memberikan sifat istiqamahnya kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah. Saya doakan semuanya jemaah-jemaah yang ada dalam surau ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dipertingkatkan segala amal ibadat kita. Alhamdulillah buat masa ini sehingga saat ketika detik ini Allah masih lagi memakbulkan doa-doa kita yang sentiasa kita dengar para imam. Bila masuk saja satu Rajab, imam akan berdoalah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab telah pun habis dah. Wa Sya'ban, alhamdulillah Allah masih lagi memakbulkan doa-doa kita. Hari ini masuk 23 Sya'ban. Maknanya kalau kata minggu depan tu malam ni tarawih dah kot. InsyaAllah kalau ikut kalender yang disediakan oleh pihak JAKIM, begitulah. Tapi tengok anak bulan Ramadan itu pada hari Ahad nak. Kebiasaannya dia ikut kalender. Biasanya begitulah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah masih lagi memakbulkan doa kita. Kurang lebih 7 hari lagi kita akan menyambut Ramadanul Karim. Sebagai orang Islam, bila sebut saja Ramadan ini, mesti ada dalam perasaan kita tu, wow, Ramadan telah tiba. Aku mesti ambil peluang ini. Sebab Ramadan itu syurga bagi orang Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Iza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah. Bila masuk saja, datang saja Ramadan itu, juga kita menyambut Ramadan, bermula satu Ramadan, itulah juga Allah akan membuka semua pintu-pintu syurga, tak pernah tutup. Maknanya Ramadan ini syurga, pintu syurga, tuan-tuan. Jadi kita sebagai orang Islam, bila dengar saja Ramadan, mesti ada perasaan wow. Kalau kita dengar Ramadan, buat dak, maknanya kena lihat balik, cek balik iman yang ada dalam diri kita ini. Adakah iman kita ni kecil atau juga besar? Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita mengumpamakan orang yang suka sesuatu yang dia suka, contoh katalah orang yang suka tengok bola, suka tengok bola, dia nak pergi stadium Bukit Jalil tu, perlawanan akhir JDT lawan Terengganu tahun lepas. Tahun ni kan tahun lepas. Tahun lepas. Nak main bola 8.45 malam.
Dia tunggu stadium, pintu stadium tu pukul berapa tuan-tuan? Tuan Imam? Tak nak pergi. Pukul 8 pagi tunggu dah. Excited dia nak tunggu pintu stadium yang nak buka. Sama juga lah orang yang pergi konsert tu. Yang 80,000, 85,000 yang duk tunggu nak start konsert pukul 9 malam, 9 pagi tu dah tunggu dah. Excitednya dia begitu gembira nak masuk, nak tunggu pintu stadium. Itu baru pintu stadium tuan-tuan. Yang ni pintu syurga. Jadi kalau kita tak rasa apa-apa bila orang sebut tentang datangnya Ramadan, bulan yang Allah bukakan seluasnya pintu syurga, dan juga wa ghuliqat abwabul jahannam, yang mana Allah tutup rapat pintu neraka ini, maka kita akan rasa sedih. Rasa sedih. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, bila orang sebut begitu, biarlah kita rasa wow, takjubnya kita bila nak menyambut Ramadan. Lagi 7 hari ni tuan-tuan. Ya, lagi 7 hari. Dan saya yakin, saya percaya surau ni telah pun atur pelbagai acara kan. AJK dah bincang nama dah. Maknanya persiapan yang nak menyambut ni mesti kita buat, dan juga kita mengasah diri kita untuk nak menyambut Ramadan ini tuan-tuan. Macam juga orang yang main bola lah, dia bukan hari tu baru dia nak training. Dia dah training berpuluh-puluh tahun dah. Macam Faizal Halim nak sumbat gol, dapat gol AFC Cup terbaik tu, dia dah training lama mana dah nak dapat begitu. Jadi kita training tak ni untuk nak sambut Ramadan? Training tak? Nampak muka semuanya ada nur belaka ni, alhamdulillah. Itu untuk memperingati diri saya dan juga tuan-tuan. Oleh kerana malam yang sama minggu depan kita akan solat tarawih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan ruang juga peluang untuk menyambung kembali dalam pengajian kitab kita, kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Al-Marhum Dr. Yusuf Al-Qadawi ini. Kita masuk muka surat 72, betul ni? 72 berkenaan dengan jenis-jenis bangkai. Berasaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Maknanya diharamkan kata kita bangkai, darah, daging babi, dan juga apa yang disebut, yang disembelih yang tidak disebutkan dengan nama Allah itu. Maka dalam hal ini disebut sebagai bangkai. Kalau istilah bahasa Inggeris sebut sebagai carrion, maknanya bangkai, ya? Baik. Sebelum ini saya ingat saya dah Al-Munkhaniqah dah habis, kita masuk ke Al-Mauquzah, betul ke situ? Al-Mauquzah. Terima kasih Tuan Imam, ya. Kita masuk apa yang disebut sebagai wal mauquzatu, bila Allah sebutkan ayat wama ulabihi lighairillah, kemudian Allah sambungkan lagi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wa mutaraddiyatu wan natihah. Al-munkhaniqah telah pun kita jelaskan. Saya ambil sikit tentang haiwan yang mati tercekik, yang bila dia terjerut. Ini pernah berlaku tak? Pernah berlaku kan? Korban terlepas. Korban terlepas, orang yang sembelih, yang tukang sembelih buat lambat-lambat sebagainya, dan juga dia telah jerut leher ni dah lama dah. Maka bila sembelih tu dia dah tak bergerak dah. Dan juga lidah memang dah terkeluar dah. Mata ke atas putih. Sebab tu tanda-tanda disebut sebagai indicator of death. Tanda-tanda kematian pada haiwan antaranya lidah, fleksi tang, lidah terkeluar. Dan juga pupil anak mata ni ke atas, termasuk jugalah tak ada movement, tak ada pergerakan yang kita lihat secara zahir, maka itu antara indikator kepada kematian. So wajib ke atas tukang sembelih ini kena tahu
Maka kalaulah dalam keadaan yang sebegini, haram bagi orang Islam ia nak makan. Malam ini al-mauquzah, iaitu binatang yang mati kerana dipukul dengan kayu atau tongkat atau sebagainya sehingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini tuan-tuan, kalau kata nak mematikan, nak melemahkan haiwan ini, zaman-zaman jahiliah dulu antaranya diambil tukul, diketuk kepala. Dia yang disebut sebagai al-mauquzah. Ya. Ketuk kepala ni antaranya nak bagi lemah haiwan tu. Orang zaman dulu dia tak ada kaedah nak tumbang ni. Dia nak haiwan yang liar, haiwan yang macam juga buffalo, bull. Bull tu kan yang besar. Nak tumbangkan lembu ni bukan mudah. Maka antara yang mereka buat adalah ambil tukur yang besar tu, lengkung kepala, maka tumbang dia akan sembelih. Itu antara cara yang diorang buat. Maka dari sudut hukum fiqahnya boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Walaupun Allah sebut dalam Al-Quran disebut sebagai al-mauquzah dan juga dihuraikan oleh ahli fiqah, ya, termasuk jugalah diberikan pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i, dibincangkan. Sebab apabila Allah sebut begitu, maka orang bukan Islam, dia juga melihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, juga dilihat dari sudut tafsiran. Maka orang bukan Islam mereka cipta satu alat yang disebut sebagai stunning. Stunning istilahnya, atau juga stunner, alat untuk nak melalikan, untuk nak memensangkan haiwan ini. Ini mana-mana dunia pun menggunakan stunner, termasuk juga di Malaysia, termasuk juga yang anda makan daging import ini, semuanya kebanyakannya gunakan stunner. Kalau dulu guna ketukul, sekarang ni oleh kerana dia nak proses haiwan yang kuantiti yang banyak, dia tak guna tukul, dia gunakan stunner. Sama ada stunner ini yang disebut sebagai mechanical stunning, electrical stunning, gas stunning, air stunning, atau juga pneumatic percussive stunner, atau juga yang menggunakan bullet ini, yang dia akan tembak ke atas kepala haiwan ini, ada peluru masuk dalam kepala, bertujuannya untuk nak menjatuhkan haiwan itu, nak melalikan, dia akan sembelih. Australia, New Zealand, US, UK, Brazil biasa gunakan alat-alat yang sebegini. Ya? Ramai orang yang duk sebut, tengok mereka buat dah, Allah sebut lama dah dalam Al-Quran ni. Dan juga telah dihuraikan sebaik mungkin oleh para mufassirin berkenaan dengan al-mauquzah, iaitu binatang yang dipukul. Boleh pukul ni, ya? Boleh pukul, tetapi dia adalah SOP dia, dia ada garis panduan dia, tuan-tuan. So dalam hal ini, haiwan-haiwan yang menggunakan stunner contohnya disebut sebagai pneumatic stunner. Dia akan tembak menggunakan kekuatan air pressure, dia akan tekan pump, kena ke atas crack, kena ke atas skull, kena ke atas kepala haiwan ini dengan kekuatan air pressure yang ditetapkan, PSI-nya itu, contoh 250 PSI. Macam juga kita yang duk pergi pam angin tu lah, kan? Kalau kata biasa 30 kan, 30 apa PSI tu, ya? Yang ni dia lebih kurang dalam 250 itu. Bila dia pump tu kena ke atas kepala haiwan, yang tak boleh lebih daripada 3 mm. Itu dari sudut teknikalnya yang kami perlu cek. Kalau lebih, boleh menyebabkan crack ke atas kepala haiwan. Fatwa Malaysia mengatakan haram, tak boleh. Itu fatwa Malaysia lah. Maknanya dia diharamkan masuk ekspor ke Malaysia. Untuk negara lain boleh, kan? Jadi Malaysia ni agak strict, kuat dia punya fatwa ya. Kalau negara lain, Arab Saudi sebagainya, mudah. Bukan setakat orang Islam, tuan-tuan.
Arab Saudi mengiktiraf sembelihan 3 agama. Satu, Muslim, orang Islam. Yang kedua, Jewish. Yang ketiga, Kristian. Ya? Sebab mereka menganggap Jewish dan juga Kristian ini sebagai ahlul kitab. Maka mereka mengiktiraf halal untuk makan sembelihan yang disembelih oleh orang Jewish, oleh orang Kristian. Tuan-tuan pernah makan tak sembelihan mereka ini? Pernah makan tak? Tak pernah makan? Malaysia memang tak ada. Pernah pergi buat umrah. Mekah pernah pergi. Madinah pernah pergi. Mekah, Madinah ni berada di mana? Tu Arab Saudi. So macam mana? Ini yang dia lah khilaf ni. Tapi Arab Saudi mengiktiraf, tuan-tuan, memang diletak pun dalam standard halal bagi Arab Saudi. Hanya Arab Saudi sahaja yang letakkan. Negara-negara Islam yang lain tak ada. Tuan-tuan bayangkanlah. Hanya Arab Saudi saja. Negara Islam yang lain tolak, tidak terima sembelihan 2 ni. Tapi Arab Saudi boleh. So kita yang berada di Malaysia ni memanglah JAKIM, kita tak terima sembelihan yang disebut sebagai yang Jewish, yang Kristian, walaupun ada khilaf, ada pandangan, perbezaan pandangan mazhab, tapi kita pegang memang ahli kitab tu boleh, tetapi agak sukar nak menentukan sembelihan ahli kitab ni, maka dia tidak diiktiraf, tak boleh masuk ke Malaysia. Tetapi realitinya kita pergi ke Arab Saudi, maka makanlah, tuan-tuan. Kita anggap begitu. Tapi hakikatnya, pada asasnya, kalau ia benar ahli kitab, memang boleh. Yang sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan, dan juga sembelihan dia itu kita boleh makan, sembelihan kita dia juga boleh makan. Jadi yang dimaksud dengan al-mawquzah ini adalah diketuk, stunning. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau untuk ayam disebut sebagai water bath stunner, arus yang ayam yang dialirkan dengan arus elektrik kena kepada ayam tu, maka dia akan melemahkan. Fungsinya adalah untuk nak memudahkan tukang sembelih. Bayangkan, tuan-tuan, kalau ayam yang tak dikenakan stunning ni, dia memang dia kuat gelepar. Dan setakat ini ayam yang paling sembelihan yang paling banyak boleh mencapai 100,000 ekor sehari. Dia sembelih 7 pagi sampailah pukul 5 ke 6 petang. 100,000 ekor sehari. Kalau tak buat begitu, maka dia akan lambat. Malaysia ni antara negara yang tertinggi yang duk makan ayam di Asia. Banyak orang Malaysia yang duk makan ayam. Tak boleh kalau tak makan ayam. Dia nak juga ayam, walaupun ayam mahal. Mahal ke murah ni? Murah dah. Dan dalam hal ini, kita sebagai orang awam ni, macam kan, sebelum sampai di sini tadi ada jemaah di Salak Tinggi tanya, Ustaz boleh cek tak satu brand ini, brand Jepun lah, daging Wagyu Jepun, dia nak pergi makan situ, suppliernya nama apa, nama macam Jepun lah. Saya kata nak cek supplier ni susah sikit, sebab senarai supplier kami tak ada, tetapi senarai rumah sembelihan, loji sembelihan yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia tu ada. Kita boleh cek di laman web Jabatan Perkhidmatan Veteriner, boleh cek. Kalau supplier tak tahu, saya kata, habis tu tak boleh makan ke Ustaz? Boleh nak makan, sebab kita ambil kaedah, semua daging import adalah halal. Kalau haram, dia tak boleh masuk. Okey, alhamdulillah Ustaz, terima kasih, maknanya saya boleh pergi makan. Belum lagi, saya kata. Belum lagi. Kalau steak itu memang halal, tapi kalau diduk masak pula dengan arak sebagainya, bahan-bahan yang lain haram juga. Contohnya vinegar. Pagi tadi pejabat mufti Selangor, sahabat saya call,
Ustaz, nak minta pandangan sikit. Pandangan apa? Tentang apa yang sebagai spirit vinegar. Spirit vinegar dengan malt vinegar. Macam mana nak jawab ni Ustaz? Jadi saya kata dalam bila sebut soal vinegar cuka ni, kebanyakannya semua import sebab Malaysia tak ada buat spirit vinegar ni. Bila sebut spirit, biasanya dia ambil kandungan alkohol arak. Spirit antara yang paling tinggi lebih kurang 30%. Macam juga arak yang tinggi lebih kurang 30 hingga 40%. Alkohol itu namanya spirit. Kalau nama dia spirit, biasanya proses dia dah daripada semua arak lah. Kalau dia sebut wine vinegar itu senang, dia bunyi wine je, arak terus je, tapi dia tak ditukar sikit spirit. Tapi spirit ni adalah salah satu jenis alkohol arak juga, saya kata. Itu apa yang saya tahulah. Termasuk jugalah malt vinegar. Malt ni macam juga air malta kan, malta. Jadi pengharaman tu saya kata nak kena lihat dari pelbagai sudut. Mungkin syarikat yang sama, kilang yang sama, banyak benda lah. Okey Ustaz, terima kasih. Jadi itu pandangan saya. Kalau kata saya bersama dengan Datuk Mufti kata haruslah. Saya kena ikut apa yang disebutkan oleh Mufti itu. Ya, sebab sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Macam juga masa saya buat live FB hari Khamis lepas, ada soalan penonton tanya, sekarang ni festival, food festival kan, pesta makanan ya, macam juga ada di sebelah Masjid Besi lah kan, pesta makanan, semua orang buat pesta makanan sekarang ni. Al-maklumlah dekat nak puasa, sepatutnya dekat nak puasa ni semakin lapar. Orang dekat nak puasa diberi makan lebih pula dah, sebab dia kata spare untuk 30 hari nak payah nak makan, terbalik pula dah. Sepatutnya hampir dengan Ramadan ni kena belajarlah untuk kurangkan makan. Sebab tu saya kata kena training. Orang yang masuk main bola tu, dia duduk training sampai 3-4 tahun dia nak tendang masuk gol tu. Bukannya situ je tendang, tak, maknanya ada latihan. Jadi bila orang buat food festival, ada yang buat Thai food sebagainya, dan ada orang yang buat pertandingan makan sampai kenyang. Ada tak? Korang tengok tak? Siapa yang paling banyak makan, contoh paling banyak makan burger, dapat hadiah motor LC contoh. Orang pun semua pergi masuk, siapa yang makan banyak tak kena bayar pun. Dan juga isu ini dia ada kaitan dengan mukbang. Tahu tak tentang mukbang? Siapa tahu? Mukbang Siam? Ya, lain mukbang ni. Korea. Siapa yang minat Korea tahu. Mukbang ni adalah satu acara yang diperkenalkan oleh Korea. Ingat tahun 2010-2011 dululah. Mukbang ni adalah perkataan Korea, iaitu muk ni adalah makan, bang ni lebih kepada macam live penyiaran begitu. So dia akan makan dan juga di review makanan, dia akan makan banyak. Okay, biasa kita tengok kan dalam TikTok, dalam YouTube, bukan setakat orang Korea, orang Malaysia pun dia duduk makan banyak sebagainya bagi nampak sedap. Dan juga orang akan tengok, apatah lagi dia akan review makanan brand itu. Dia makan banyak sebagainya kan. Apatah lagi semakin pedas semakin sedap. Yang berapi tu. Tuan-tuan tak pernah makan? Kan? Yang makan berapi, yang keluar api tu. Jadi dia nak bagi nampak sedap ni, dia akan makan banyak. Jadi orang tanya, apakah hukum? Apakah hukum? Jadi saya tengok apa yang diulas oleh Sebu Samaha Datuk Mufti Wilayah, ialah ambil kaedah asal al-asl fi asya' al-ibahah. Asas suatu perkara itu lah diharuskan. Memanglah makan tu harus. Tetapi dalam hal ini dia akan bergantung kepada makanan yang dia buat pertandingan itu,
yang dia review itu, yang dia makan itu, makanan itu jijik ataupun tidak, atau juga halal ataupun tidak. Itu yang first kali. Sebab kalau kita lihat rancangan-rancangan makanan, memang ramai follower dia yang food hunger ni kan, hunger ni. Saya lihat makan, dia juga buat makanan-makanan yang rare, makanan-makanan yang pelik-pelik, termasuk juga lah makanan yang menjijikkan. Dan juga dia orang pergi buat tengok di makanan-makanan yang sebelah macam juga India kan, yang duk pijak sebagainya tu, yang ambil tepung mak berketiak, yang tu ramai orang duk tengok. Nak tengok tuan-tuan, ramai. Dan yang paling menjijikkan juga saya tengok yang dibuat di Filipina. Dia kutip balik di restoran-restoran macam restoran haji kan. Restoran haji yang lebih-lebih tu diambil kutip, dimasak semula dan menampakkannya sedap, padahal makanan ini dah dibuang dah sampai tahap begitu. Jadi kalau ianya menampakkan ianya itu menjijikkan, yang tak selamat, maka tak boleh, maka tak boleh. Baik, jadi orang yang buat pertandingan ni halal ustaz, memang burger halal, ada saja halal pun, maka dilihat pula yang kedua, bab kenyang. Kalau ianya itu boleh menyebabkan memudaratkan orang yang berlumba-lumba makan ni tuan-tuan. Kata Imam Ibn Qayyim sebutkan dalam bab makan ini, dia memberi kesan penyakit dua, fizikal dan mental. Fizikal ni dia makan bukan dia nak makan, dia paksa makan. Dalam paksa makan, dia akan menyebabkan sepatutnya kalori itu tak seharusnya kena dengan tubuh badannya itu, kerana dia akan paksa makannya. Ada tuan-tuan, contohnya orang yang buat hati itik. Tuan-tuan tahu kan hati itik ni memang cukup laku, tetapi itik ini disumbat dengan makanan. Hati ini disumbat dengan makanan, dan hati itu dijual dengan harga yang cukup mahal. Itu itik. Kalau orang, ni sama, duduk makan sebagainya. Jadi kalau ianya itu mendatangkan kemudaratan, sebab makan banyak, haram, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Jadi orang yang buat pertandingan ini, kaedah dia, haram makan, haram jual beli, haram dibuat pertandingan. Maka orang yang terlibat ini, orang Islam, tak boleh tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni orang duk bincang, bukan soal nak mengislamkan orang bukan Islam. Sekarang ni orang dah nak bincang mengislamkan orang Islam sekarang. Yang kita lihat banyak isu-isu benda-benda yang dia orang Islam tetapi seperti orang bukan Islam. Maknanya nak mengislamkan orang Islam sendiri ni, cabarannya cukup besar tuan-tuan. Dan cabaran ini tak semestinya ditanggung oleh ustaz-ustaz, tak tuan-tuan. Juga semua selagi mana kita ni orang Islam yang beriman, yang Allah berikan jawatan kita ni tuan-tuan. Jawatan kita daripada kecil sampai besar, muslim dan muttaqin, itu jawatan yang paling penting sekali. Jawatan kerja kita sebagai seorang muslim ini perlu berdakwah, dan kita perlu panjkat ofis kita di mana? Di rumah Allah ni, datang panjkat sini. Jawatan yang kita ada ni sebagai pengarah, ketua pengarah, menti sekejap je tuan-tuan. Tapi jawatan yang kekal abadi yang Allah berikan kepada diri kita adalah muslim. Itulah jawatannya yang perlu panjkat. Ada 5 kali perlu panjkat ofis kita di mana? Di rumah Allah ini. Dan antara tugas kita adalah kena menyampaikan, balighu anni walau ayah, yang Nabi sebutkan kena sampaikan. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, kena sampaikan juga walaupun ianya lah pahit sekalipun. Nak tegur, nak mengajak orang, ceramah ni mudah tuan-tuan. Ceramah begini mudah, tapi nak mengajak orang, nak mencegah akan kemungkaran itu bukan sesuatu yang mudah tuan-tuan. So dalam hal ini,
Kalaulah ianya buat begitu, kata pandangan yang diberikan oleh Abu Samahah, maka tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. So saya ingatkan jugalah kepada orang yang menganjurkan ini, kena lihat, bukan hanya nak menarik orang datang untuk makan-makan, tapi perlu juga ada syariah compliant, supaya apa, tidak dianggap. Sebab bila dah begitu, gelojoh ke tak gelojoh? Gelojoh lah, semua nak cepat. Islam tidak menggambarkan umatnya itu makan seperti itu. Kena hormat makanan. Makanan pun juga kita perlu hormat. Jangan kita menderhaka kepada makanan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Apatah lagi kalau kita nak menyambut Ramadan nanti. Dah, bila Ramadan je akan timbul isu tentang pembaziran, betul kan? Akan adalah nanti yang 9 tan sehari makanan yang tidak diusik, yang dibuang. Hotel dia buat buffet Ramadan ni, tuan-tuan, kalau dia tak habis, ada tak kita pernah dengar hotel dia yang tak habis tu dia sedekah kepada masjid, sedekah kepada surau, sedekah kepada anak-anak yatim? Tak. Yang dia ajak anak yatim buka puasa tu ya, yang lebih ni tak, tuan-tuan, dia akan buang walaupun belum lagi diusik. Sebab itu polisi dia. Kalau dia berikan pula yang tak habis ni kepada masjid sebagainya, bila berlaku pencemaran, bila berlaku keracunan makanan, dia akan tanggung. Dia akan brand damage, dia akan brandnya itu, jenamanya itu dia akan musnah. Dia akan, orang kata, oh yang ni kes, sebab tu dia orang tak nak, padahal elok lagi. Tapi dia untung, tuan-tuan. Hotel, tuan-tuan tanya, saya pernah tanyalah, kerap saya tanya, hotel ni 1 bulan mereka buat buffet Ramadan, dia boleh untung setahun. Untung setahun. Siapa yang makan? Orang bukan Islam ke? Dah, orang Islam makan. Satu kepala berapa harga? RM20. Ada RM20. RM20 bagi restoran ni boleh dah. RM20 dah mahal. Paling murah 100. Tak? Itu early bird tu. Ya? Kalau Angry Bird mahal. Lagi mahal tu ada 300. Tapi oleh kerana 300 ni benda gaji mahal tak? Gaji orang surau lara ni mahal-mahal mereka ni, semua gaji berpuluh-puluh ribu ni, tuan-tuan. Apalah sangat 300 sekali makan setahun sekali. Dah, setahun sekali. Ataupun ada juga yang AJK masjid surau ni yang duk pergi buat majlis buka puasa hotel boh. Sekali bayar sampai 20,000 sebagainya, apa sangat. Kutipan Jumaat sebulan je. Boleh cover. Bukan suruh ni dah. Saya tak sebut suruh ni. Nak sebutkan maknanya trend begitu. Dan kita sekali makan ni agak-agak kenyang tak kenyang. Sikit je lah. Itu kalau orang tua-tua, orang pencen macam tuan-tuan. Kalau orang muda-muda, makan. Sebab tu jenis pepaik ini, makan sampai kenyang ni, dia tidak sunnah. Dia tidak sunnah, tuan-tuan. Bagi saya lebih baik sebut harga semula. Kan? Yang ni RM2 dah. Yang ni 10 dah. Kalau makan sampai kenyang ni, dia akan duduk lama. Yalah, buka habis sampai ke sahur. Duduk situ. Banyak mana makan kenyang. Makan sampai kenyang. So makan sampai kenyang ni bukan sunnah. Yang sunnahnya sebab tu tuan pengurusi dan juga imam bila nak buat apa tu makan-makan atau juga nak buat iftar nanti, nak buat majlis buka puasa, jangan ada yang disebut sila makan ya, sila makan, sila tambah haji tambah, sila makan sampai kenyang. Jangan sebut ayat tu. Siapa yang sebut ayat tu punah. Yang sunnahnya, haji sila makan, sila berhenti sebelum kenyang ya, sila berhenti sebelum kenyang. Yang tu sunnah. Agak-agak boleh sebut tak kita terima? Kan? Boleh sebut kita, tu, terkedekuk pun minta imam. Dah budaya kita begitu.
Ya, budaya kita begitu. Sebab tu dalam hal ini, bila ada pertandingan yang kata makan sampai kenyang, yang tu punah, menyalahi sunnah. Sunnahnya kita kena ingat, kena berhenti sebelum kenyang. Sebab itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kami satu kaum yang bila makan tak pernah sampai kenyang, dan juga perut punca segala penyakit. Dan juga Nabi sebutkan anak Adam ini ada 3 kompartmen. Kita orang Islam ni ada 3 kompartmen perut yang ada. Satu untuk makan, satu untuk minum air, dan juga satu untuk nafas udara ni. Dan orang Islam makan dengan 1 perut. Nabi sebutkan orang bukan Islam makan dengan 7 perut. Menunjukkan orang Islam sepatutnya kena sikit makan. Tapi yang sebaliknya, jadi dalam hal ini, sebab itulah kenyang itu benda yang memudaratkan, bukan tak boleh. Wa kulu washrabu wala tusifu. Allah sebutkan makanlah, minumlah, wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan, jangan over, sudahlah. Innahu la yuhibbul musifin, sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang berlebih-lebihan ni. Sebab tu pertandingan makan sampai kenyang yang dianjurkan itu dilarang oleh Islam. Tak boleh, tuan-tuan. Ya? So dalam hal ini, sebab kenyang itu memudaratkan. Dan ke KM pun kan buat anjur pinggan suku-suku separuh. Suku-suku separuh, maknanya ajar kita supaya makan sikit. Sebab makan banyak mesti memudaratkan. Pergilah ke hospital itu yang duk masuk hospital tu, kes kena apa? Kena lapar ke kena kenyang? Kena kenyang, tuan-tuan, makan. Dan Nabi sebutkan, inna aktsar nasi shib'an fi dunya wa aktsaruhum ju'an yaumil qiyamah. Sesungguhnya ramai orang yang lapar ramai orang yang kenyang di dunia, tapi dia lapar di akhirat nanti. So tuan-tuan, nak kenyang dunia ke nak kenyang akhirat? Nak kenyang akhirat lah. Biarlah lapar di dunia. Lapar itu sihat, tuan-tuan. Sebab tu dalam hal ini kena pastikan jangan sampai kenyang. Sebab tu saya sering kali pesan kepada kita ni, orang yang paling penting sekali nak memastikan kenyang atau laparnya keluarga kita itulah isteri. Betul tak? Setuju tak, Tuan Imam? Kepada kaum ibu sekalian, andalah yang paling penting sekali. So dalam hal nak kenyang ni, saya kerap sebutkan, kalau nak masak jangan masak sedap. Jangan masak sedap. Boleh aja. Jangan masak sedap. Kalau masak sedap ni memang suami akan makan banyak lah. Makan banyak, dia tidur banyak. Tidur banyak, dia minum banyak. Minum banyak, dia akan sakit banyak. Sakit banyak, dia pergi hospital kerap kah? Pergi ke masjid kerap kah? Pergi hospital kerap. Dan akhirnya menyebabkan banyak penyakit, cepat mati. Jadi perempuan jangan masak sedap. Baik. So dalam hal ini saya nak sebutkan bahawa kenyang itu memudaratkan. Jangan buat pertandingan makan banyak. Dia menyalahi sunnah. Baik. Itu tentang al-mauquzah, iaitu haiwan yang mati kena pukul. Ya. Kemudian nanti kita masuk bab al-mutaradiyah wan natihah wa ma aklas sab'un illa ma zakaitum, apa yang binatang-binatang yang diserang oleh binatang buas, ya, macam juga harimau yang makan separuh, kita makan separuh dia mati, itu juga yang diharamkan. Illa ma zakaitum, melainkan yang sempat untuk kita sembelih. Jadi itu kita akan bincang detail pula pada lepas raya dah. Lepas raya ya. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim kepada tuan-tuan dan sekalian, para jemaah sekalian. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memakbulkan doa-doa kita dan juga terima amal ibadat kita. Alim ulama dulu serba soleh,
6 bulan sebelum Ramadan dia dah berdoa dah. Dan juga selepas 6 bulan pula berdoa lagi supaya Allah terima amal ibadat ketika Ramadan. Ya, jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memakbulkan doa-doa kita dan juga terima amal ibadat kita, ya. Jadi selamat menyambut Ramadan Karim. Kalau tak sempat jumpa, selamat hari raya Aidilfitri teruslah. Dah, terus jelah. Mohon maaf banyak-banyak sepanjang saya menyampaikan kuliah dengan tuan-tuan Bapak sekalian. Jika ada perkataan-perkataan saya yang tak sepatutnya saya ungkapkan, saya mohon maaf, itulah kelemahan-kelemahan saya. Jika ianya khilaf dengan pandangan-pandangan yang baik yang lain juga saya mohon maaf, itu jugalah kelemahan-kelemahan saya. Dan juga akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rizqna rizqan wasi'a wa rizqna rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa subhanallah. الله